Suka? Okey, dekat sekolah paling suka mata pelajaran apa? PJ. Cino Ajikin berumur 51 tahun dan saya ibu kepada Mun Abdul Umair, anak bungsu saya daripada 6 adik-beradik. Umair dilahirkan dalam keadaan yang sihat dan masalah timbul ketika pada umur dia 8 bulan. Dia tidak mengalami apa-apa trauma, cuma benda tu terjadi secara tiba-tiba. Rentetan daripada tu, perkembangannya tidak, kita kata tidak terjejas yang agak teruk, tetapi dia masih lagi boleh perkembangan sebagai kanak-kanak tu masih dalam keadaan yang normal. Pada peringkat mulanya sehingga umur dia 8 bulan, perkembangannya sebagai kanak-kanak biasa. Saya tak dapat mengesan apa-apa kecuali yang menyebabkan saya bertindak untuk berjumpa dengan doktor adalah kerana ahli keluarga saya menegur ada sesuatu kelainan pada Umair. Cumanya kita naluri keibuan menidakkan perkara tersebut lah. Cumanya perkara tersebut berulang, maknanya ada kemudiannya ada ahli keluarga yang lain pula menegurnya. Jadi saya tak sedap hati, lantas saya pergi balik ke hospital yang tempat Umair dilahirkan. Kemudian saya merujuk baliklah ke doktor supaya buat X-ray ke apa yang berkaitan untuk melihat kod ada apa-apa yang tak kena dengan Umair. Sebab daripada itu bermula dah orang kata sejarah perjalanan Umair lah kerana kesihatan di masa itu. Mengalami masalah yang kita kata hydrocephalus, maknanya lebihan cecair berada di dalam otak dia yang memberi tekanan otaknya, yang menyebabkan dia didiagnoskan masalah kurang pembelajaran. Dari segi perkembangan yang lain hingga umurnya 12 tahun, dia memasuki dalam perdana, cuma dari segi pembelajaran dia agak lambat sikit. Dia boleh membaca, menulis dan membaca Iqra dan sebagainya agak lewat dalam umurnya 9 tahun. Tetapi dari segi perkembangan emosi, kognitif dan motor dia sihat. Macam saya ceritakan tadi, peringkat awal masa dia perkembangan dia masa bayi, dia mengalami keadaan yang tidak sihat tu, maknanya saiz kepalanya membesar dengan agak cepat pada tempoh yang tertentu. Cuma benda tu tiba-tiba berhenti. Jadi dia tidak mengganggu dan saya pun tidak melakukan apa-apa medical procedure di hospital. Umar pun tidak mengambil ubat-ubatan. Masa tu dia tidak pernah kena sawan dan sebagainya. Jadi perkembangannya sebagai kanak-kanak tu normal, cuma agak lambat sedikit. Setelah dia terkena sawan yang pertama, umur dia lebih kurang 9-10 tahun itu, baru dari situlah keadaan dia, perkembangan kesihatan dia semakin merosot. Jadi kemudian saya, doktor cadangkan saya mengambil ujian khusus untuk kita kata masalah OKU ni. Lepas daripada tu barulah apabila dia masuk tingkatan 1, barulah saya masukkan dia dengan misalnya daripada surat doktor tersebut dan pihak JKM, saya masukkan dia lah aliran khas, tapi di sekolah bahasa biasa aliran khas. Di peringkat ketika dia di peringkat menengah ni saya kata mereka mengajarnya, sebab di sekolah dia hanya mengkhususkan bidang masakan. Tidak mengambil bengkel-bengkel, kita kata bengkel-bengkel lain lah, jaritan dan sebagainya. Kemahiran yang core dia masakan. Saya dapati dalam tempoh setahun tu Umair boleh ada berdikarilah, mereka ni ada bengkel sendiri, bengkel masak, banyak diajar tentang daripada orang kata aspek-aspek pembelajaran yang asas. Dia kemahiran lebih kepada bidang masak lah. Saya tengok boleh lah dia orang kata sikit-sikit dia tahu, ada orang kata pertambahan ilmu dan kemahiran. Sebelum ni Umair cuma dia dengan pengenalan kad OKU tu, sebelum ni dia dalam keadaan kesihatan, kita kata dia masalah dia cuma masalah pembelajaran saja. Tapi selepas umur dia 13 tahun, dia menghadapi masalah kesihatan yang semakin kita kata kronik, lama-lama di mana merosot. Dia hilang keupayaannya untuk berdikari, untuk berjalan dan sebagainya. Masalah yang kita kata di otak dia menyebabkan dia terpaksa melalui beberapa pembedahan, menyebabkan keadaan dia sekarang yang terlantar dan tidak boleh. Jadi saya ada mohon bantuan pihak JKM dan Umair adalah bantu untuk dapat bantuan untuk pesakit kronik OKU terlantar secara bulanan lah, untuk susu, untuk pampers dan sebagainya. Saya tengok apa yang dilakukan oleh pihak sekolah cukup bagus dan mereka berusaha untuk menambahbaikkan suasana supaya budak-budak ni mendapat golongan khas ni mendapat kata kita kata apa, dari segi kemahiran tu semaksimum mungkin. Cumanya lebih saya rasa kena penambahbaikan tu mungkin kalau penambahbaikan secara luar tu saya nampak ni perlu lebih orang kata guru lah. Sebenarnya kat sini kita nampak tak cukup guru, sebab mana yang pihak sekolah jangan kekurangan tenaga untuk melatih budak-budak ni, dan juga suasana yang saya rasa perlu lebih kondusif. Suasana kita kata di tempat pembelajaran, suasana, sebab sekarang ni
sekolah khas ni dia mengambil bahagian daripada dari segi bangunan fizikal tu, dia mengambil sebahagian tempat daripada aliran perdana. Jadi bidang kelas yang terpaksa dibagi dua, dan ruangan yang saya rasa agak gelap dan tertutup, agak kurang untuk budak-budak ni nak bergerak bebas. Mungkin dari segi bajet gitu. Okey, faham. Okey, terima kasih atas masa yang diluangkan. Saya Nur Katina binti Kadir, salah seorang daripada guru pendidikan khas di sebuah sekolah pendidikan khas integrasi di wilayah Persekutuan kawasan CHAS. Bahan bantu mengajar untuk pengajaran-pembelajaran sangat diperlukan, terutama kepada pelajar-pelajar pendidikan khas, sebab dengan bantuan bahan bantu mengajar, ia sedikit banyak membantu guru untuk mengajar pelajar dan juga membantu murid untuk memahami apa yang akan dipelajari. Contohnya, kita dari segi bahan bantu mengajar kita akan melibatkan kemahiran mereka dari segi audio dan juga visual. Sebab pelajar-pelajar pendidikan khas ni ada kekurangannya untuk memahami sesuatu konsep ataupun sesuatu pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Jadi bahan bantu mengajar memang sangat-sangat diperlukan oleh guru dalam mengajar murid-murid pendidikan khas. Sebab kita tidak boleh hanya berdasarkan kepada pengajaran daripada sehala, iaitu pada guru, ataupun dua hala, iaitu sama ada komunikasi dua hala antara guru dengan murid. Tetapi bahan bantu mengajar memang amat diperlukan, terutama sekarang kita boleh menggunakan multimedia, salah satu sumber bahan bantu mengajar. Strategi pengajaran ialah perancangan secara operasi pengajaran guru untuk seorang guru tu macam mana untuk menyampaikan objektif pembelajaran pada hari itu. Jadi guru kena gunakan gunakan strategi yang terbaik untuk pelajar supaya terlaksanalah PDP pada hari itu. Okey, saya mengajar mata pelajaran matematik, pengurusan diri dan juga pendidikan seni. Kalau diikutkan dari segi silibus ataupun dia punya peruntukan masa untuk pendidikan khas di sekolah menengah, bagi mata pelajaran matematik seminggu 1 jam, pendidikan seni 1 jam, pengurusan diri dia lebih banyak, 1 minggu 4 jam. Kita akan menitikberatkan kepada kemahiran. Contohnya kemahiran pengurusan diri, kemahiran kita sebab kita ada KSSMPK, masakan, tanaman dan juga refleksologi di sekolah saya lah. Wah, berapa? Kita murid selalunya dalam satu kelas tu antara 7 hingga 8 orang. Dan juga berkaitan dengan pelajar murid pendidikan khas, mereka akan menyokong. Contohnya kelas, bahan bantu mengajar ataupun apa-apa kemudahan yang diperlukan kan mengikut kemahiran mereka ada. Maksudnya tahap mereka. Sebab kami ada kelas pendidikan khas yang kami kategorikan tahap sederhana, iaitu murid yang boleh mengikuti PDP seperti biasa. Contohnya dia boleh mengikuti sesuatu subjek tu, maksudnya tahap dia lebih kurang sama. Contohnya ada yang boleh belajar, kita kan ada KSNPK tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4. Jadi kita akan masukkan pelajar itu mengikut tahap. Ada juga yang masih ada yang kefusi yang rendah, mereka akan letakkan di kelas bawah, maksudnya kelas bawah, tahap bawah lah. Tahap bawah contohnya ada yang tak boleh membaca dan ada juga yang tak boleh berkomunikasi. Jadi kita akan letakkan mereka mengikut tahap-tahap mereka. Jadi kalau tahap yang rendah, mungkin dalam satu kelas tu mungkin ada 5 ataupun 6 pelajar. Sebenarnya seorang guru tu kena sentiasa berfikir secara lebih luas, lebih jauh, sebab kita tak boleh berfokus pada teknik talk and, maksudnya kita cakap dan juga tapi kita kena gunakan kaedah dan teknik yang berbeza. Contohnya mungkin kita akan guna teknik nyanyian, teknik bercerita, teknik sumbang saran. Itu sumbang saran tu untuk pelajar atas lah. Perbincangan, berbagai teknik teka-teki supaya murid boleh menarik minat murid dan murid boleh fokus apa yang kita nak sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita nak sampaikan tu mereka dapat kuasai. Okey. Sebagai seorang guru, kita kena tengok teknik yang kita nak sampaikan. Contohnya, kalau kita menggunakan teknik bercerita, mungkin cikgu yang bercerita, jadi cikgu duduk depan. Murid di belakang lah. Ataupun yang penting murid dengan guru dekat. Supaya benda tu sampai dan juga PDP kita dapat bantuan ada ketikanya daripada BPK, Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian, ataupun tengok kita punya, sebenarnya kita kan ada peruntukan-peruntukan yang diturunkan oleh kementerian. Jadi kami gunakanlah sebaik mungkin kalau bantuan daripada NGO tu ada ketikanya adalah secara tapi tak langsung. Okey, bila ada masalah ketika waktu
pengajaran pembelajaran sebab pelajar kita pelbagai. Ada ketika yang seperti saya cakap tadi, ada yang tantrum, ada yang boleh fokus. Jadi kita kena dengan bantuan yang sepertinya pembantu pengurusan murid, mereka akan bersama dengan guru lah. Jika ada pelajar yang contohnya tantrum, maksudnya menangis, tiba-tiba tak istighfar, tiba-tiba dia jadi agresif, kita akan asingkan sementara. Jadi kita fokus yang mana belajar dulu. Setelah kita beri kerja, contohnya kerja yang secara bertulis ataupun secara bertulis ataupun apa-apa tugasan yang kita beri pada dia, barulah kita fokus pada murid yang bermasalah. Yang seterusnya, bahan bantu mengajar tu juga memain peranan. Mungkin kita boleh bagi pelajar yang lemah tu bermain dulu dengan alatan-alatan kita, alatan-alatan yang kita gunakan. Kemudian kita fokus pada murid yang boleh belajar. Setelah mereka dah fokus, dah boleh buat bahan, dah boleh sambung, maksudnya dia boleh buat aktiviti dia, barulah kita fokus pada pelajar yang lemah. Macam tu. Komitmen murid kepada guru tentang PDPC pada hari itu, jika PDPC guru itu menarik minat, murid akan memberi kerjasama dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran guru pada hari itulah. Jika di situ guru memainkan peranan, mereka jika macam kononnya pelajar yang tiba-tiba tak minat, macam tak fokus, guru secara automatik kena mengubah teknik dia supaya kena on the spot. Jadi memang seorang guru memang kena sentiasa berfikiran kreatif, berfikiran kritis supaya tidak pengajaran-pelajaran tak hambar, supaya tidak macam cikgu syok sendiri mengajar je tapi murid tak ada dapat respon, dia dapat maklumat daripada murid. Jadi sebenarnya mengajar ni memerlukan dua hala. Maksudnya cikgu mengajar dan murid belajar. Jadi benda tu bila berlakunya komunikasi dua hala, murid seronok, murid apa, jadi pelajaran tu akan jadi berjaya lah, objektif tu tercapai lah. Tapi kalau pembelajaran hari tu tidak boleh tarik minat mereka, pelajaran hari tu menghambar lah, objektif tak tercapai lah. Jadi memang cikgu sentiasa kena berfikiran kreatif dan juga kritis. Maksudnya guru sentiasa dalam secara tak langsung, maksudnya secepat mungkin ya. Murid ni pelbagai, ada ketikanya mereka suka kemahiran, ada ketikanya mereka suka akademik. Jadi memang sebab tu kita ada dua, ada mata pelajaran teras dan ada juga mata pelajaran kemahiran. Jadi benda pelajaran mata pelajaran tu akan diguna pakai lah. Tapi cuma peruntukan masa saja yang tidak sama. Contohnya teras, dia dalam satu minggu macam ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada matematik, dia mengambil masa 1 minggu 1 jam sahaja. Tapi kemahiran banyak sebab pelajar kita ada yang tidak boleh pergi jauh, bukan tak boleh jauh, ada yang boleh pergi jauh, tapi dari segi kan murid kita berbagai. Jadi ada yang memang boleh fokus pada kemahiran. Contohnya yang KSMPK masakan tu, mereka boleh buat roti, boleh buat pandai. Apa tu yang buat refleksologi, tanaman, adobe. Jadi pelbagai. Jadi guru tu memang cabaran sebagai seorang guru pendidikan sebab banyak. Sebab kita tidak berfokus pada silibus. Maksudnya apa yang perlu dia, tapi kita berkonsepkan fleksibel. Maksudnya kita tengok keupayaan murid lah. Ada juga peperiksaan pertengahan tahun dan juga peperiksaan akhir tahun. Tapi dalam masa sama mereka ada juga pelaporan mereka, tahap apa yang mereka boleh capai secara individu.